Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua. Okay, untuk video kali ini saya akan berkongsi anda semua tentang chapter 5 Engineering Science, Solid and Fluid ya. Okay. So solid and fluid ni kita dapat three characteristic of solid and fluid, which is solid, liquid and gas. Okay, so ni anda boleh baca sendiri nanti. Saya tak berterang, saya nak fokus pada formula je and calculations. Okay. So density. Okay, why does oil float on water? Okay, kenapa minyak boleh terapung di atas air? Ini kerana disebabkan oleh density lah. Density lah yang memain peranan dan menyebabkan minyak boleh terapung di atas air, kerana setiap bendali ataupun setiap metal berbeza-beza density, solid, liquid and gas lah. So berbeza-beza dia punya density. So jadi mana density yang paling ringan sekali adalah density gas berbanding dengan liquid. Density yang paling berat sekali di antara gas solid dan liquid, maknanya liquid lah. Dan di antara liquid dengan liquid, contohnya oil dan air, water. So oil yang paling ringan sekali. Yang paling ringan sekali adalah oil lah. So sebabkan dia ringan, maka dia akan terapung di atas air. Okay. So what is density? Density tell us how tightly metal is packed together. If something is packed very tightly together, it is considered to be dense. So maksudnya kat sini kenapa ada density? Kerana zarah-zarah atom yang berbeza-beza di antara solid, liquid and gas. Sangat berbeza-beza. Ada zarah yang terikat dengan begitu rapat, packed together. Ada zarah yang terikat dengan agak jarang. Ada zarah yang terikat yang begitu sangat jarang. Seperti gas lah, memang sangat jarang lah. Dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya. Okay. So definition for density is defined as its mass per unit volume, and the same symbol for density is rho lah. We use rho, then city lah. So density is equal to mass per volume. So normally we use symbol density is rho lah. We call this rho, not P. So rho equals to M per volume. So unit is kg per meter cube. Jadi maksudnya dekat sini mass ni mesti dalam kg dan volume mesti dalam meter. Macam itulah. So ini adalah formula untuk density. So mudah je. Ni unit dia macam ni lah. Dan mass mesti dalam kg dan volume mesti dalam meter dan cube lah untuk dapatkan volume. Macam tu. Okey, mudah je kan? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, ni tak ada apa. Ni pun tak ada apa, saya terangkan. Okey, so flotation and relative density. See, relative density whether a substance float or sink in water. Okey, so relative density ni adalah ini. Sekarang sini saya terangkan ya. So relative density equals to density of material divided by density of water. So macam ni lah. Ataupun saya boleh secara ringkas RD, okay, raw material itu iaitu density of material divided by density of water. Okay, so normally kan dalam exam, final exam ataupun dalam buku, biasanya kita akan kira, kita akan ambil density of water ni sama dengan 1000 lah kg per meter cube. Biasanya kita akan ambil macam ni lah. So maknanya formula dia akan jadi macam ni akhirnya, iaitu relative density equals to rho of material divided by 1000. Macam ni. Dan dia tak ada unit sebab kita dah cancel out kedua-duanya. Kita cancel out atas dan bawah sebab sama, maka tak ada unit. Okay, mudah je. Seterusnya, so basic example. So calculate the density and relative of wooden block which has dimension 1 cm times 2 cm times 5 cm and a mass of 40 gram. Okay, macam ni. Jom saya terangkan dekat sini. So soalan dia beritahu dimension dia ada 1 cm times 2 cm and times 5 cm, and then we have mass equals to 40 gram.
And then we need to find density and relative density. So density and also relative density. Okay, cara macam mana? Okay, cara mudah je. So macam biasa, so rho density sama dengan equals to M per V. So kita tahu kat sini bahawa M sama dengan 40 gram. So manakah ni 40 gram, kita mesti we must convert it into kg, kilogram. So so we need to divide by 1000 lah. So divide by 1000. So 40 gram divide by 1000. Jadi kita akan dapat kat sini 0.04 kilogram. Okay, boleh. Bahagikan, saya dapat ni 0.04. So 1, 2, 3. Okay, betul. Dan juga di sini, okay, isi padu adalah ni lah. Tapi ini bezanya adalah cm. So kita mesti tukarkan kepada meter. Isi padu ni mesti dalam, kita mesti darabkan panjang, darab lebar, darab tinggi lah. So kita akan dapat isi padu. Jadi sekarang ni dalam cm. So kita tukarkan, dan kita kena bahagikan dengan 100 lah. So kita akan dapat meter lah. So 1 cm bahagi dengan 100 akan dapat meter lah ni. Dan 2 cm bahagi dengan 100, so saya akan dapat 2 meter. Bukan 2 meter, 0.02 meter bahagi dengan 100 akan dapat meter juga. So macam ni. Jadi bila kita selesaikan, okay, gunakan kalkulator, mudah je, kita akan terus dapat jawapannya. So bila kita kira, kita akan dapat jawapannya sama dengan so kita akan dapat jawapannya adalah 4000 kg per meter cube. Mudah je. Okay, so senang kan? Okay, so soalan yang seterusnya kita nak cari relative density. So relative density adalah rho density of material dibahagikan dengan density of water. So kita tahu bahawa density of water sama dengan 1000 dan density of material sama dengan 4000. Jadi jawapannya akan kita dapat adalah 4. So relative density equals to 4. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, a solid metal cylinder has radius r equals to 0.5 cm and length equals to 5 cm and its mass is 65 gram. Find the density of the metal and its relative density. So macam mana kita selesaikan soalan ni? Okay, so mudah juga ni. Okay, so we have here, so r sama dengan 0.5 cm and then we have length L equals to 5 cm and then we have mass equals to 65 gram and then we have so we need to find density and relative density. Okay, untuk silinder, volume untuk silinder adalah V equals to pi r square L ataupun H lah. Mana boleh pakai ya? Ni. So sekarang kita cari dulu volume dia berapa. So pi r square. So ini adalah sentimeter. So 0.5 cm. So kita kena tukar kepada meter. Mesti tukar kepada meter ya. Bagi dengan 100 lah. Kuasa 2. So darabkan dengan 5 pun sama lah. Tukar kepada meter. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 3.93 darab 10 negatif 6 meter cube. Macam ni. Dan seterusnya kita ada mass lah. So mass ni kena bahagikan dengan 1000 supaya dapat kg. So saya akan dapat 0.0065 kg. 1, 2, 3. Okay, betul. So density sama dengan M per V. So M adalah 0.065 kg bahagi dengan 3.93 darab 10 negatif 6. Jadi 0.065 bahagi dengan inilah, so akan dapat
jawapan dia density sama dengan 16552.1 kg per meter cube. Mudah je. So untuk dapatkan relative density macam biasa, so relative density sama dengan density of material divided by density of water. So 16552.1 bahagian 1000 lah. Jadi 1, 2, 3. So akan dapat jawapan dia 16.55. Okay, tu dia. Tak ada unit So macam ni cara dia. So what is pressure? So pressure is defined as the ratio of force to area. Okay, the symbol for pressure is P. Formula for pressure is P equals to F force divided by area lah. So SI unit for area is Pascal, PA or Newton per meter square. Okay, contoh macam ni saya akan terangkan di sini lah. Okay, so pressure. Okay, so pressure equals to force divided by area. Mudah je. So maknanya kalau kat sini force adalah Newton dan area adalah meter square. Jadi kita boleh tulis unit dia macam ni lah. Kita tulis ni Newton per meter square pun boleh, ataupun Newton per m negatif 2 pun boleh ke. Ataupun kita boleh tulis unit dia untuk ni adalah Pascal. Dia nampak Pascal, ataupun kita boleh tulis PA pun boleh juga. So tak ada masalah lah. Jadi maknanya keadaan pressure equals to force area ni biasanya kita nak measure macam ni. So dekat sini ada force. So force ni dikenakan pada permukaan surface area lah, satu benda. So ia akan menghasilkan, ataupun kita boleh measure pressure pada bahagian ni. So sini ada pressure lah. So force and then area lah. Okay, kalau kita kaji lagi formula ni, so kita dapati bahawa pressure berkadar songsang dengan area. So maksud dekat sini, lagi tinggi pressure apabila area dia makin kecil. Makin kecil maka kita akan dapat pressure lebih tinggi. So kalau pressure rendah, maka area dia makin besar. So bila area makin besar, maka pressure akan makin kecil. So kita boleh gunalah. So biasa ni dalam dunia sebenar kita banyak guna application ni untuk kita gunakanlah untuk kegunaan kita harian. Contohnya macam kita nak siram pokok bunga atau basuh kereta. Kadang-kadang pressure tinggi, kadang pressure rendah. So kita kontrol keluasan lah. Kita kontrol area. Dan juga kita nak buat dah berbagai-bagai lagi perkara. Macam tu Okay. So seterusnya, okay, intro to pressure. Okay, so contoh macam ni lah. Kalau anda dapat lihat kat sini, kita ada 100 Newton dikenakan kepada area 1 meter 1 meter. So kita akan dapat 100 Pascal. Okay, dan juga kalau sini 100 Newton dikenakan kepada area 2 meter 2 meter, maka kita akan dapat 25 Pascal. Betul lah. Kenapa macam tu? Sebab mesin contohnya macam ni. Okay, so katalah saya ada tadi 100 Newton dikenakan kepada area 1 meter dan 1 meter. So pressure sama dengan force divided by area. So force equals to 100 Newton and then divided by, so area adalah 1 meter darab dengan 1 meter. So akan dapat 1 juga kan. So dah akan dapat 100 PA Pascal. Macam tu. Okay, so bila kita besarkan lagi dia punya area menjadi 2 meter, dan terdapat sini ada force iaitu 100 Newton. So pressure equals to F per A. Jadi 100 Newton bahagian 2 darab 2. So saya akan dapat 100 bahagian 4 iaitu 25 Pascal. Nampak tak? Pressure dia makin kecil apabila luasnya lebih besar. Padahal for dia yang sama 100 Newton. Macam tu. Okay, so seterusnya. Okay, contoh macam ni So example 3, a hammer supplies a force of 700 Newton. The hammer head has an area of 7.1 times 10 to the power of negative 4 meter square. What is the pressure? What is the pressure? So macam mana cara kita selesaikan ni? Senang je lah. Okay, jom kita tengok dekat sini.
Okey So sekarang ni kita ada force 700 Newton. So force equals to 700 Newton, and then we have area of hammer equals to 7.1 times 10 to power of negative 4 square meter square lah. Okay, what is the pressure? So senang je. So pressure equals to force divided by A. So force 7.1 times 10 to power of negative 4, and then divided by 700 Newton divided by area 7.1 times 10 to the power of negative 4, and then we get, dan jawapannya adalah 7.1. Tu dapatlah 98. Betul ke ni ya? So 700 bahagi dengan 7.1. Betul tu. So dapat jawapannya 985, sorry. 915.5 Pascal. Macam tu. Mudah je. Okey, soalan seterusnya. Okey, tak ada soalan dah. Okey, seterusnya kita akan baca pula pressure di tempat yang macam ni. Okey. So tadi kita telah belajar dah pressure macam ni, iaitu P equals to F per A. So ni pressure juga lah, condition yang macam ni lah. Kita ada force dikenakan pada permukaan area. So ada area, surface area, and then kita ada force. So akan dapat pressure. Okey, kali ni pressure juga, tapi rho GH. So biasanya keadaan macam ni. So dalam container mengandungi air. So pada air ni kita ada pressure, kita panggil pressure gauge. So dekat atas air ni kita ada pressure udara, pressure atmosphere. Macam tu. So kalau kita tambahkan hasil pressure ni, kita akan dapat pressure absolute. Okay, so macam ni lah. So sekarang ni kalau saya ni rumuskan, saya akan dapat, so pressure absolute sama dengan pressure ATM atmosphere berplus dengan pressure gauge. So pressure gauge ni adalah yang ni lah, rho GH. So H tu adalah ketinggian air ni, G adalah gravity, dan rho adalah ketepatan bendali ni lah, tak kira air ke apa ke dan sebagainya. Okay, so boleh faham senang kan? Okay, contoh macam ni lah. What will be the gauge pressure and the absolute pressure of water at depth 12 meter below the surface? Okay, so sekarang kita kira dulu pressure gauge, the gauge pressure. Okay, the gauge pressure So dekat sini dia kata sini, kata saya buat macam ni. Okay, so dia beritahu kedalamannya 12 meter dan ketepatan dia ni adalah air lah. So air, ketepatan air sama dengan 1000 lah. Okay, dah soalan pertama pressure gauge. Okay, senang lah. So pressure gauge sama dengan rho GH. So rho adalah 1000, ketepatan air. So gravity 981 dan ketinggian 12 meter. Maka saya akan dapat satu 11770 pressure gauge. Ini adalah pressure gauge, iaitu ni Pascal lah. Okay, unit Pascal. Okay, so soalan seterusnya dia minta kita cari apa? The absolute pressure. Okay, the absolute pressure maknanya kita kena tahu pressure ATM, pressure atmosphere. So tambahkan hasil dua ni, kita akan dapat pressure absolute. Sini ada pressure gauge. Okay, so pressure absolute sama dengan pressure ATM plus pressure gauge. So pressure ATM dia dah bagilah atmosphere tu, iaitu mana dia? Ni pressure atmosphere 101 K. So 101 K kilo. So plus 11770. So tambahkan, saya akan dapat pressure absolute sama dengan 218,720 Pascal. Mudah je, senang. Okey.
So seterusnya, okay, dah habis tadi. So senang kan? Okay, Pascal principle. Okay, so Pascal principle state that pressure exerted on an enclosed fluid is transmitted equally to every part of the fluid liquid. Okay, hydraulic system can be used to obtain a large force by the application of much smaller force. We can run this phenomenon to our advantage if we alter the area exposed to equal pressure, as in hydraulic lift. Okay, contoh macam ni. Macam ni lah. Okay, kalau lihat kat sini, so pressure pada F1 ni sama dengan pressure pada F2. So sama. Itu yang dimaksudkan dengan Pascal principle. So Pascal principle mengatakan pressure yang dihantar di dalam bekas yang tertutup akan sama lah. Sama je. So di sini pressure dia akan sama dengan yang di sini. Okay, so contoh macam ni lah. So katalah saya ada macam ni, saya lukiskan sama. Okay, so ini ada area yang lebih luas lah. Sini area yang lebih kecil. Okay, so pressure dekat sini. So pressure sini sama dengan pressure di sini. So P1 equals to P2. Itu maksudnya Pascal principle. Pressure yang dihantar tu sama disebabkan oleh bekas apa? Kalau anda baca tadi, ni Pascal principle state that pressure exerted on an enclosed fluid is transmitted equally to every part of the fluid. So pressure yang dihantar sama pada setiap bahagian dalam bekas yang tertutup. Itu maksud dia. Okay, so daripada sini kita boleh membuat berbagai application untuk kegunaan harian manusia. Contohnya macam hydraulic lift dan sebagainya. Okay, so contoh kat sini. So P1 sama dengan equals to P2. So P1 ni adalah F1 equals divided by A1. So equals to P2 adalah F2 divided by A2. Okay, katalah saya nak adjust dekat sini. Katalah saya nak adjust dekat sini lah. F2 ni saya nak lebih besar. F2 ni saya nak lebih besar. Maknanya pada situ, sebab kita nak angkat kereta, contoh kan, ini kita tekan sikit je, tapi kita nak angkat kereta. So jadi maknanya force dekat sini sikit, tapi force kat sini besar. So caranya kita boleh guna formula lah, kita boleh adjust. Okay, dekat sini saya buat sini. So F2 sama dengan F1 darab dengan A2 bahagi dengan A1. So apa yang boleh kita buat, kita adjust yang ini lah. So untuk dapatkan force yang lebih tinggi di sini, walaupun force ini rendah, jadi yang ini mesti besar dan yang ini mesti kecil. Macam tu. So bila A1 kecil, maka force 2 akan besar lah. Dan bila A2 besar, force 2 pun akan makin besar. Mana ni lagi kecil, mana ni akan dapat yang lebih tinggi. Ni makin besar, ni akan dapat force yang lebih tinggi, walaupun force dekat sini kecil je. Okay, so boleh faham ya. Okay, jom tengok lagi. Ini tak apa. Okay, contoh soalan kat sini kita ada hydraulic car lift has pump system with radius RA equals to 0.012 meter. The resultant piston has a radius of RB equals to 0.15 meter. The total weight of the car and the plunger is FB equals to 20500 Newton. If the button ends of the piston and plunger are at the same height, what input force is required to stabilize the car and output plunger? So macam mana kita nak buat ni, selesai dengan soalan macam ni. Okay, so caranya macam ni lah. Okay, saya akan tunjukkan dekat sini. Okay, so sekarang ni saya tulis ni lah. Saya tulis ni dulu. So RA, sama dengan 0.012 meter. So ni radius lah. And then RB sama dengan 0.15 meter. Dan kita ada FB sama dengan 20500 Newton lah. Okay, lepas tu what input force is required? Okay, so nak tanya, nak beri yang ni lah, input force iaitu FA. So yang ni.
So kita tahu bahawa PA sama dengan PB. So pressure at point A equals to pressure at point B. So FA sama dengan, so pressure sama dengan force divided by area. Okay, sekarang ni kita nak cari FA. Jadi kalau kita ubahkan, so FA sama dengan area A divided by area B, so darab dengan force B. So area untuk ini adalah silinder, circle. So area untuk circle adalah pi r square. So pi r square. So yang atas ni kita ada RA lah. So RA square and then divided by pi r b square. So darab dengan 20,500 Newton. So pi ni kita boleh cancel. So kita mendapatkan RA tadi. So ni FA equals to, so RA adalah apa tadi? RA adalah 0.012 bahagi dengan 0.15. Ni kuasa 2 lah. So darab dengan 20,500. So dapat jawapan ni FA equals to, so force input of force A, force at point A akan dapat 131.2 Newton. Macam tu. Okay, mudah je, senang kan? Okay, dah habis. So kita masuk pula Archimedes principle. Okay, so Archimedes principle state that when a body is immersed partially or fully in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Okay, ni saya tak nak cerita banyak lah. Okay, contoh macam ni. Kerana ada lihat di sini kan, so 4 Newton ni, pada asalnya berat objek ni adalah 4 Newton, tapi bila dimasukkan ke dalam air, berat dia dah tinggal 1 Newton. Kenapa? Sebab ada buoyant force menolak berat objek ni ke atas. So buoyant force ni sama dengan 3 Newton lah. Sebab apa? 4 tolak 3 tinggal 1. Dia faham? Dan didapati bila kita buat eksperimen, air yang terkeluar ni sama pula berat dia dengan buoyant force yang dekat sini, iaitu 3. Sama. So kita dapati dari hasil pada keputusan tu, result tu kita dapati bahawa buoyant force sama dengan equals to weight of liquid displaced. Okay, boleh faham? Macam tu ya. So biasanya formula tak akan pakai yang ni lah. So buoyant force F equals to weight of liquid displaced equals to weight ni sama dengan mg. So m sama dengan rho v g. Okay, kalau tak faham, jom saya terangkan dekat sini lah. Okay, so kita dapati bahawa buoyant force sama dengan weight of water displaced. Saya tulis W lah ya. Boleh faham ya? So W ni adalah weight. Kalau anda ingat lagi chapter berapa yang kita belajar itu, iaitu weight sama dengan mg. So buoyant force sama dengan mg lah. So M ni sama dengan, kalau anda ingat lagi yang saya ajar sebelum ni, slide yang pertama dulu dalam sudut yang fluid, iaitu rho equals to M per V. So M equals to rho V. So daripada sini, kita masukkan dekat sini. So kita akan dapat buoyant force sama dengan rho V M ni lah. So M ni adalah rho VG. Macam tu. Okay, saya akan terang kat sini secara ringkas lah, supaya anda lebih faham. Contoh ni, katalah dekat sini saya ada, saya tenggelamkan satu benda lah. So, objek ni dia fully submerged, tapi sampai sini dia tak sampai habis. So masa dekat sini dia ada buoyant force menyebabkan dia terapung. Buoyant force. So dekat sini dia ada juga berat objek. Berat objek. So dekat sini kita buat kesimpulan bahawa buoyant force sama juga dengan berat objek. Boleh faham? Dan kita tahu bahawa buoyant force juga sama dengan weight of water displaced. So daripada sini formula ni kita boleh kira lah. Kita boleh buat calculation. Contohlah, jadi kita boleh buat contoh macam ni, kita boleh kira lah. So FB, katalah saya ambil W. So W kita boleh ambil lah, sini adalah rho. Saya ambil M dulu. So W sama dengan mg. So M sama dengan rho
VG ni FB lah. So ini adalah air lah, row air dan isi padu air yang terkeluar. Dan ini adalah graviti lah. Boleh faham? Okey, lepas tu berat objek ni. Objek ni kita mungkin boleh cari ketepatan objek, atau kita boleh dapatkan FB sama dengan berat objek. So mungkin boleh dapatkan row objek kita tahu mg O ni. So ni adalah tukarkan kepada ni row V, so dapat row VG. Ataupun kita boleh samakan row VG sama dengan objek punya row dan isi padu objek dengan G. So boleh potong. So kita akan dapat row V sama dengan row objek, density of objek dan volume untuk objek. Macam ni. Boleh nampak boleh faham kesimpulan ni, kalau tak faham, susah nak faham, kita boleh guna formula dia macam ni lah. Kalau kita jumpa keadaan macam ni, ataupun keadaan dia macam, ada dua keadaan lah, sama ada dia macam ini ataupun dia macam ni. Sekejap sorry, dia terapung macam ni, partially submerged. So sini FB dan sini ada berat objek. So kita boleh buat macam ni lah. Berat objek sama dengan buoyant force sama dengan berat air yang terkeluar. So ni so kita boleh guna ni untuk kira lah, kita boleh measure. Contohnya saya boleh terangkan dekat sini. Kita terus bagi pada calculation lah, supaya anda boleh faham. Nampak tu. Okay. So contoh soalan seperti ini, example 7, example 7 ni. A concrete slab weight is 150 Newton. When it is fully submerged under the sea, its apparent weight is 102 Newton. Calculate the density of the seawater if the volume of the seawater displaced by the concrete slab is 4,800 cm3. Okay, jom kita cuba ya. Okay, so tadi dia beritahu ketika dia dekat sini, weight dia adalah sebanyak 150 Newton. Dan ketika kita tenggelamkan ke dalam air macam ni, so berat dia menjadi berat objek 102 Newton. 102 Newton. Okey. So ketika dia tenggelam lah, so mana dekat sini dia dah ada buoyant force menolak dia ke atas, maka menyebabkan berat objek dia menjadi 12 Newton. Jadi maknanya dekat sini kita boleh tahu bahawa buoyant force sama dengan berat objek tolak dengan berat yang inilah, berat yang kedua ni. So berat dia tenggelam dalam air ni. Okey, nak kata apa ni macam ni lah. So 150 Newton tolak dengan 102 Newton, maka saya akan dapat buoyant force. Jadi saya akan dapat lebih kurang 48 Newton untuk buoyant force. Okey. So seterusnya, apa soalan yang dia nak ni adalah calculate the density of the sea water if the volume of the sea water displayed by the concrete slab is 4,800 cm3. So dia beritahu kat sini bahawa air yang terkeluar tu, volume tu air yang terkeluar adalah, kata sila VW lah, 4,800 cm3. Okey, so macam ni kan. So air yang terkeluar tu, so kita tahu bahawa okey, kita dah dapat dah FB 48 Newton. So kita boleh buat macam ni ya. So FB sama dengan berat air yang terkeluar. Okey, so berat air yang terkeluar ni sama juga dengan formula FB sama dengan mg ya. Ni berat air yang terkeluar. So FB sama dengan m sama dengan rho V. So ni WG ya. So yang macam ni. Okey, so kita guna formula ni ya. Jadi sekarang ni kita nak cari the density of the seawater. So yang ni lah, rho W ni. Jadi maknanya saya akan dapat rho W sama dengan FB bahagi dengan VW darab G. So masalah sekarang VW sama dengan 4,800 cm3. Nak tukar pada meter cube lah ni. So jadi mana kita tahu bahawa ni boleh tengok nota saya, video saya yang dalam conversion tu ada ya. Okey, so 1006 cm3 sama juga dengan 1 meter cube. Jadi maknanya sekarang ni kita ada 4,800 cm3. Jadi maknanya 4,800 cm3, so bahagi dengan 1006 cm3 darab dengan 1 meter cube, maka saya akan dapat
4.8 darab 10 negatif 3 meter cube. So kita guna yang ni lah. Okey, jadi kita masukkan kat sini. So FB tambah dengan 48 Newton bahagi dengan 4.8 darab 10 negatif 3 darab dengan 9.81 untuk graviti. Okey, so saya akan dapat jawapannya. Saya akan dapat jawapannya sama dengan 1019.4. So ni density kan. So density adalah kg per meter cube. Settle. Dah dapat jawapan. Okey, so mudah je kan. Okey, so seterusnya kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey, example 8. Figure below shows a boat loaded with some goods floating on the sea. The density of the sea is 1020 kg per meter cube. Okey, so dekat sini kita nampak bahawa isi padu sampan yang tenggelam dalam air sebanyak 1.5 meter cube. Isi padu sampan yang berada di atas ni 3 meter cube lah. So calculate the weight of the boat. Okey, calculate the weight of the boat. Okey, sekarang ni density of sea water 1020. Okey, jom kita cuba ya. Okey, so saya buat macam ni lah, lebih kurang anggarannya. So macam ni. Okey, so dekat sini kita ada weight of the boat and then kita ada buoyant force kan. Lagi dia beritahu kat sini density of the sea water. So density of the sea water 1020 kg meter cube. Dan lagi dia beritahu isi padu. Okey, isi padu yang bawah ni. So isi padu bawah ni sama juga dengan isi padu air yang terkeluar lah. So isi padu air yang terkeluar adalah sebanyak 1.5 meter cube. Betul. So isi padu yang ni lah, yang ni, isi padu sampai yang ni sama juga isi padu air yang terkeluar, iaitu 1.5 meter cube VW. Okey, so soalannya dia tanya calculate the weight of the boat. Okey, so kita tahu bahawa formula dia bila dia kena statik ni, dia kena statik tak bergerak, maka samalah semuanya. So buoyant force sama dengan berat objek sama juga dengan berat air yang terkeluar. So ni berat air yang terkeluar dah ni. Okay, so calculate the weight of the boat. So kita nak cari WO. So yang kita ada maklumat sekarang, berat apa tu buoyant force tak tahu. Yang kita ada yang ni lah, rho W ada dalam ni kan. Dalam ni ada VW pun dalam ni ada. So kita pakai yang ni lah. So berat objek sama dengan berat air yang terkeluar, iaitu mg lah. So m sama dengan rho v. Okey, so macam ni. Jadi kita masukkan nilai yang kita dah tahu tadi, iaitu rho 1020 darab dengan VW 1.5 darab dengan 9.81. Jadi jawapannya kita akan dapat 1020 darab dengan 1.5 darab dengan 9.81. Jadi saya akan dapat berat objek sama dengan 1500.9.3 Newton. Mudah je. Okey, boleh ya. So senang ni kan. Okey, soalan seterusnya. Figure below show the situation of maximum loading of the boat. Okey, sekarang ni so sekarang ni kat sini beza yang tadi lah. So kali ni sini kapal. So sekarang ni isi padu air. So isi padu air yang terkeluar adalah sama dengan 4.5 meter cube. Okey, so isi padu air sama juga lah tadi, 1020 kg per meter cube. Okey dah. So lagi dia beritahu, dia kata kat sini calculate the additional weight of good that has to be added to the boat to reach the situation. Okey, additional weight. Okey, so sekarang kita cari dulu berat, berapakah berat yang, sebabkan dia dah letak barang yang baru. So barang tambahan load lagi kat sini. So lepas tu dia tenggelam ni, isi padu air menjadi banyak ni. So kita cari dulu berat dia berapa. So kita tahu bahawa WO sama dengan W atau berat objek sama dengan berat air yang terkeluar. So AB tak ada sebab kita tak tahu, dia tak bagi maklumat tentang AB. Kita pakai yang ni lah. So ni macam biasa, yang ni adalah mg ataupun kita akan dapat rho g. Okey, so ni adalah berat yang terbaru. So berat yang terbaru saya tulis sini berat yang kedua lah. Okey, so 1020 untuk ketepatan air darab dengan isi padu yang baru 4.5
darab dengan graviti 981. Jadi saya akan dapat 1020 darab dengan 4.5 darab dengan 981. Saya akan dapat 45027.9 Newton. 45027.9 Newton. So ni berat yang terbaru. Jadi maknanya kita nak pakai additional weight tu. So additional weight sama dengan berat objek yang kedua tolak dengan berat objek yang pertama lah. So berat objek yang kedua adalah 45027.9 tolak yang pertama tadi berapa? 15009. So 15009.3. So saya akan dapat 30018.6 Newton. So ini adalah berat tambahan. Macam tu. So ini jawapannya. Okay, boleh ya. Okay, so tamatlah sudah kita punya chapter 5, solid and fluid. Okay, so semoga anda semua dapat manfaat. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.